Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kembali kita di dalam topik pemilihan kaunter. So, ini version 2018. Okey, sebenarnya lebih kurang sama saja, cuma pembaharuan yang saya bawa kepada anda. Okey, beberapa pembaharuan yang saya bawa kepada anda. InsyaAllah. Okey, bulan berapa pun anda order video tutorial ini, okey, saya akan bekalkan kepada anda pemilihan kaunter pada bulan itu. Nah, contoh anda order video tutorial ini pada bulan pada bulan Januari. So saya akan sertakan kepada anda pemilihan kaunter untuk Januari. Kalau Februari 2018, saya akan sertakan dengan pemilihan kaunter untuk 2018. InsyaAllah saya cuba perbaharui, menambah baik video-video pada kali ini. Okey, so untuk pengetahuan, video yang saya edarkan kepada anda ini adalah hak cipta terpelihara bagi saya. So saya tak izinkan anda untuk share kepada siapa-siapa pun. Okey, nak pas-pas video dan sebagainya ataupun upload dekat mana-mana, saya tak izinkan sama sekali. Okey, takut tak berkat kan. Okey, so insyaAllah. Jadi saya akan kongsikan kepada anda beberapa cara pemilihan kaunter yang saya rasa banyak kali saya kongsikan juga dekat channel percuma di Telegram. Cuma kepada anda, insyaAllah benda ni lebih detail, lebih jelas, okey, lebih bersuluh insyaAllah. So, dan pembaharuan pada kali ini yang saya bawa, dan saya akan letakkan anda ke dalam satu channel khas, okey, yang mana siapa yang belum join channel tersebut, anda boleh dapatkan link channel tersebut, okey, kepada saya, dan saya akan berikan link tersebut kepada anda, okey, yang mana anda boleh berada di dalam link channel tersebut, okey, sepanjang tahun 2018 insya-Allah. Okey, paling singkat anda berada dalam channel itu mungkin 3 bulan. Paling singkat, itu jaminan saya. Okey, yang mana saya akan sentiasa buka soalan kepada anda. Okey, anda boleh emailkan soalan, nanti saya akan bagi tahu dekat dalam channel itu. Anda boleh email bila-bila masa saja soalan kepada saya. Okey, sebarang soalan berkenaan dengan apa yang kita belajar. Okey, insya-Allah saya akan post video latest di dalam channel tersebut. Okey, itu serba sedikit pembaharuan yang saya bawa pada tahun 2018 ini insya-Allah. Okey. So, untuk pemilihan kaunter, topik yang paling penting yang saya sangat suka kongsi kepada orang adalah bab pemilihan kaunter. Sebab apa? Ini adalah asas kita untuk pilih kaunter. Untuk beli, kena pilih dulu. Kalau kata beli tanpa pilih, beli macam mana kan? So, kita kena pilih dulu kaunter. Okey, so saya dah susun kepada anda. Mungkin anda dah pernah lalui pembelajaran yang sama. Cumanya kali ni saya bawa new version kepada anda. Okay. So, bab pemilihan kaunter, kita di dalam faktor ataupun sudut technical analysis. Jadi, saya hanya berkongsi berkenaan dengan technical analysis sahaja. Okay. Yang mana kita tengok balik. Okay. Yang pertama sekali, kalau siapa dah pernah tengok, siapa dah pernah belajar benda yang sama, okey, insya-Allah ada beberapa perkara yang berbeza sedikit saja. Okey, so yang pertama, of course, kita di dalam technical analysis, kita perlu mencari kaunter yang syariah. Itu yang pertama sekali. At least kita kena tahu sesuatu kaunter tu mesti patuh syariah. Kepada yang beragama Islam, wajib mencari yang halal itu. Jadi saya menyarankan anda untuk memilih kaunter yang syariah sahaja. Okey. So kena beli kaunter yang syariah. Okey. Itu yang pertama. Kenapa perlu syariah? Tak perlu saya terangkan dekat sini. So yang kedua, kita tak kaji berkenaan dengan fundamental. Kita hanya kaji berkenaan dengan technical analysis sahaja. Jadi bila kita mengkaji bab berkenaan technical analysis, perkara yang paling penting selepas menentukan sesuatu kaunter itu syariah ataupun tak, kita dah memilih kaunter yang syariah, kita kena tahu daripada aspek kaunter tu macam mana yang kita nak. Jadi saya shortcut kepada anda. Saya tolong ringkaskan, okey? So kita hanya mencari kaunter-kaunter yang ada volume, yang aktif sahaja. Okey, yang aktif, yang ada volume. Jadi kaunter-kaunter ini sahaja yang kita pilih. Okey. Saya boleh kongsikan kepada anda kenapa kita tak pilih kaunter-kaunter yang tak aktif. Okey. Untuk nak dapat lebih keyakinan, okey, nak dapat lebih
kepastian berkenaan dengan jawapan, saya boleh bagi kepada anda contoh dekat sini. Anda cuba cari satu kaunter yang tak aktif. So dekat mana kita nak cari kaunter yang tak aktif ni? So di page-page yang terakhir. Okey, ini adalah platform Maybank. Okey, InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda Maybank dan juga M+. Itu saja yang saya ada. Okey, ini page 1 daripada 10. So kita pergi page yang ke 10. Tengok. Nah, kita pergi page bawah sikit. Habis ha. Okey, ini adalah antara page-page yang aktif, yang ada volume pada last 20 bulan, 22 hari bulan, 23 hari bulan macam tu. Okey, last 20 hari bulan. Inilah kaunter-kaunter yang didagangkan. Yang tak didagangkan dia tak bagi dia tak wujud dekat sini, tapi anda boleh pergi dekat anda juga boleh pergi dekat laman web rasmi Bursa Malaysia. So anda boleh pergi ke page yang ke-42, page yang terakhir. Okey. So saya boleh tunjukkan kepada anda kaunter yang tak aktif. Volume. So volume dekat sini ya. Oh, semua aktif. Pitaras, ingatkah Pitran tadi, terkejut saya. Okey, so katalah anda pilih sesuatu kaunter, nama dia kita ambil yang lebih kurang harga murah sikit lah, bawah RM1. Okey, PPG. Okey, kaunter ni syariah lah, PPG. So untuk meyakinkan, okey, kenapa kita pilih kaunter yang aktif sahaja? Ini contoh kaunter yang tak aktif. Kaunter ni duduk di page-page terakhir sekali. Ni dah. Okey, volume pun tak ada. Tak ada siapa buat pembelian pun. Jadi kalau nak meyakinkan ataupun nak orang kata nak bagi dapat jawapan yang sahih, kenapa kita pilih kaunter yang aktif? Kenapa kita tak pilih kaunter yang tak aktif? Jawapan dia, kalau anda nak lebih jelas, okey, lebih mendalam, okey, nak dapat betul-betul jawapan yang tepat, anda pergi beli kaunter yang tak aktif. Okey, anda pergi beli kaunter yang tak aktif. So insya-Allah akan dapat jawapan dia. Okey, antara sebab kenapa kaunter-kaunter tak aktif ni tak bagus, yang pertama dia nak beli susah. Okey, nak jual pun susah. Okey, Kang beli harga tinggi, jual harga rendah. Dah beli, tak ada siapa nak. Okey, dah beli, nak jual tak boleh. Tak ada siapa nak beli pula dah kaunter kita. Naik lambat, pergerakan dia lambat dan sebagainya. Itu adalah sebab-sebab kenapa saya tak galakkan anda buat pembelian kaunter-kaunter yang tak aktif. Jadi, dalam sudut pemilihan kita, di dalam technical analysis, kita hanya pilih kaunter-kaunter yang aktif saja. Setakat mana aktif, nanti saya akan terangkan kepada anda. Okey? Jadi tuan-tuan, kalau tengok dekat sini, okey. So kita bab nak pilih kaunter ni, kita ada beberapa platform. Okey. Antaranya kita boleh pilih daripada ini, apa kita panggil ni, platform. Okey, kita boleh pilih kaunter tu. Yalah, kita sekarang ni dalam topik pemilihan kaunter. Okey, so kita nak pilih kaunter. Daripada mana kita nak dapatkan kaunter tersebut? So dia ada beberapa platform. Yang pertamanya ini, platform Maybank ni ataupun sebarang akaun saham anda. Okey, so dia dah susun dekat sini mengikut kaunter-kaunter most active. Nampak, kita boleh pilih all stock, my favorite, boleh, tak ada masalah. Top gainers dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita buka-buka saja, dia dah bagi kat kita susun mengikut kaunter yang top most active. Okey, so kita kenal lah kaunter PAWB, PUC. Kalau kita tak buka, macam mana kita nak tahu nama-nama kaunter ni? Okey, yang kita tahu kaunter apa? DG, MYEG, Felder, Nestle, yang tu yang agak famous. Okey, macam kaunter PUC kita tak tahu, DGB kita tak tahu, Sapreng ni kita tak tahu. AAGB kita tak pernah dengar pun nama-nama company ni. Okey, tapi macam mana kita nak tengok list yang banyak itu? Kita boleh buka dekat kita punya platform. Sama ada Maybank, M+, Hong Leong, CIMB dan sebagainya. Okey, so anda boleh tengok dekat sini. Okey, anda juga boleh pergi ke laman web iSaham. Laman web iSaham pun boleh tengok. Ni salah satu lah. Salah satu yang saya, beberapa platform yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan anda juga boleh pergi ke laman web Bursa Malaysia.
Okey, yang sangat famous dan sangat selalu saya guna, dan antara platform yang saya ajak untuk orang pilih kaunter adalah Bursa Malaysia punya laman web, www.bursamalaysia.com market. Nah, so anda boleh pilih dekat sini, anda letak cursor dekat Islamic Market, just klik Syariah Compliance Stop Price. Okey, nanti ada lah dia susun siap-siap kaunter, okey, dalam bentuk macam ni. Nah, so anda boleh tengok dekat sini kaunter ada lebih kurang 31 page. Ini kaunter yang syariah sahaja. Yang menarik ya, dekat Bursa Malaysia ni kita boleh select siap-siap kaunter, kita nak kaunter yang syariah sahaja. Kalau di dalam platform Maybank ni ataupun CIMB dan sebagainya, kita tak boleh select. Okey, kita tak boleh select yang syariah, dan kita tak boleh nak separate antara syariah dengan tak syariah. Okey, dia bagi semua. Kalau nak tahu syariah ni, dia ada bulat kat tepi ni. Okey, AAGB ada bulat kat tepi. Tak ada bulat ni, dia tak syariah. Nah, Perdana ada bulat tepi. KNM ada bulat. Data PRP tak ada bulat, dia tak syariah. K Group ada bulat tu syariah. Nah. So ini nak membezakan dia syariah ke tak. Kemudian kalau kita pergi ke laman web www.bursamalaysia.com ni, so kita boleh klik syariah compliance, semua syariah lah. S ni melambangkan syariah. S tepi ni bukan dia lah. Ni S dalam kurungan ni. So kalau kita buang, kita hilangkan tik syariah compliant tu, maka dia akan jadi sama macam platform tadi. Tak ada beza dah. Yang pertama PAWB. Kita tengok dekat sini PAWB. Yang kedua PUC, yang ketiga DGB. Yang kedua PUC, yang ketiga DGB. Nampak? Sama susunan dia. Okey? Cuma yang menariknya dekat laman web Bursa Malaysia ni, kita boleh pilih yang syariah saja, kita boleh klik syariah compliant, maka dia semua ni syariah saja. SS belakang kat tepi ni. Nampak semua yang syariah. Okey, kalau kita buang ni, dia akan bercampur juga syariah dengan tak syariah. Nah, ni tak syariah, tak syariah, tak syariah. Ni syariah. Okey. So anda juga boleh cari kaunter dekat laman web iSaham. Okey. Ini cerita nak cari kaunter. Okey, nak cari kaunter. So kalau anda nak cari kat sini, dia dah bagi siap-siap. Contoh kita nak sektor macam mana. Okey. Cuba kita tengok semua. Jadi saya jarang lah guna ni. Tapi ada ketika saya guna juga kaunter-kaunter ni. Okey. So dia ada based on technical, fundamental, short term, long term. Tak tahu lah. Benda ni berkesan ke tak berkesan. Saya tak guna. Cuma saya boleh kongsikan kepada anda. Okey. Macam mana cara kita nak kenal lagi nama-nama kaunter. Contohnya dekat sini kita nak kaunter yang jenis macam mana. Export, food, beverage, bank. Apa benda lagi. Teknologi lah, teknologi. Okey. Macam-macam. So kalau saya selalu saya ambil mana tahu. So kita ambil kat all screener. Selalunya saya akan ambil dekat 52 week high, T screener. Okey. So kalau kita pilih contoh 52 week high, dia akan bagilah kaunter-kaunter yang dalam masa 52 week tu, itulah harga paling tinggi kaunter tersebut. Tengok macam tu. DNO, okey, DGB, Kuskapi. Tapi kaunter ni kita tak pasti syariah ada, sebab dekat dalam laman web Bursa Malaysia, laman web Al-Saham ni, dia tak tulis syariah ke tak syariah dekat sini. So kat Bursa Malaysia ni lebih clear. Tapi tuan-tuan, nanti saya akan tunjuk kepada anda di dalam topik teknik nanti, teknik pembelian, mungkin ada kita guna laman web Al-Saham, terutamanya untuk topik nak check pilih kaunter untuk long term, ataupun nak tengok kaunter yang 52 week high yang macam saya tunjuk sekarang ni. Okey, ataupun kita nak buat kaunter-kaunter T4 ataupun box trading, kita boleh tengok dekat sini. Okey, contoh kita boleh tengok T plus screener. Untuk tengok nak beli pada T4. Contohnya beli T4, kita kena tengok kaunter ni pada T3. Ada tak T3? Tak ada. Kita tengok lah. Nanti saya akan ajak kepada anda macam mana nak guna laman web ni serba sedikit untuk pilih kaunter. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, contohnya kalau daripada sini pun kita boleh pilih kaunter. Okey. Dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda, cara pemilihan kaunter yang selalu, yang famous saya kongsikan adalah menggunakan laman web Bursa Malaysia. Okey, so ini adalah cara yang paling mudah, yang agak
simple yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dulu saya pernah kongsi kepada anda juga, kepada peserta dan kelas kalau saya buat, saya pernah kongsikan menggunakan JSTOC. Okey, cari counter guna JSTOC, tekan-tekan terus dapat counter. Ajak setting je macam mana. Tapi sayangnya JSTOC dah tak boleh pakai sekarang ni. Data tu dah tak ada dah untuk Malaysia. Kalau ada, saya ajak sekali kepada anda dalam topik dalam version 2018 punya video. Okey, berbalik kepada nota kita. Okey, so yang pertama syariah, yang kedua aktif ataupun volumenya high volume sesuatu counter tu, dan saya selalu suggest ataupun lebih gemar, okey, lebih suka untuk pilih counter yang volume dia melebihi 10,000. Melebihi 10,000 lot transaction pada setiap hari. Tapi kita tengok juga, kalau kita nak pilih menggunakan counter ni, kalau kata ikut step yang saya nak ajak ni, kalau kita nak pilih menggunakan laman web Bursa Malaysia, senang. Saya boleh tunjukkan kepada anda. Okey, so yang pertama sekali kita tengok, semua ni dia ada 42 page. Jadi 42 page ni ada berapa counter, ada berapa senarai? 1260, tuan-tuan. 1260. Okey, so counter ni semua ni ada 1260. Kita highlight sikit warna merah kat sini. Nak bagi tahu kata counter ada 1260. Jadi bila kita pilih yang syariah saja, tuan-tuan. Okey, bila kita ambil yang syariah sahaja, okey, so kita tik syariah, kemudian kita search semula. Okey, daripada 42 page tinggal 31 page sahaja. Jadi page yang ke-31 ni dia ada berapa senarai? 924 senarai. Tinggal 924 sahaja. Okey, so 924 ni pun banyak, tuan-tuan. Okey, sangat-sangat banyak. So banyak lagi. Jadi counter yang aktif volume senang. Senang. Saya kena bagi tahu kepada anda benda ni senang supaya anda rasa benda ni senang nak buat. Jadi bila saya kata susah lagi, anda fikir susah. Jadi saya kena bagi tahu benda ni senang. Sebab apa saya kata senang? Okey, dia ada 31 page. Dia ada 31 page yang mana telah disusun mengikut apa yang kita nak. Okey, apa yang kita nak? Kita nak counter yang aktif. Okey, kita nak counter yang aktif. Jadi bila kita nak counter yang aktif, kita tengok susunan dia ada. Ada untuk aktif, nampak tu, top aktif. Okey, dia susun daripada yang paling banyak volume berkurang sedikit, semakin berkurang. Nampak? Cantik lah, dia susun cantik lah. Jadi bila dia dah susun cantik, cara kita aja nak guna macam mana benda ni. Okey, so saya tunjukkan kepada anda macam mana nak guna. Senang lah. So apa yang nasihat saya adalah, anda hanya ambil 5 page sahaja. 5 page sahaja. Okey, anda cuma ambil 5 page sahaja daripada keseluruhan yang ada. Tak perlu ambil semua page. Semua ada 31 page. Okey, satu page ada 30 counter, 30 senarai. Okey, jadi kalau 5 page bermakna ada 150 counter ataupun 150 senarai. Okey, so sikit saja, 150. Daripada 1260 tadi berkurang 924, sekarang ni tinggal 150. Nak tak nak senang. 150. Daripada 1000 lebih, sekarang ni tinggal 150. Mudah kerja tak? Mudah, memudahkan kerja. Okey, so ini adalah step macam mana kita nak buat pemilihan counter. Jadi counter-counter yang tak elok, yang kita rasa tak bagus, kita letak tepi. Contoh counter yang tak syariah, bukan tak elok, tapi tak elok untuk kita buat pembelian lah. Yang mana beragama Islam contohnya. Tak elok lah kita untuk pilih counter yang tak syariah, means haram lah. So kita kena pilih benda yang halal. Jadi kita dah buang lah counter tak syariah. Jadi bila kita dah buang counter tak syariah, okey, bila kita ikut step, cantik punya step, okey, susun, nak bagi kurang macam mana? So kita pilih yang bervolume dulu. Okey, kita ambil counter yang ada volume sahaja. So kita ambil 5 page counter yang ada volume, 150 counter sahaja. Daripada 1260 counter tinggal 150. Okey, so macam mana cara dia? So kita tengok dekat sini ya. Okey, so ini ada 1 sampai 30. So kalau kita pergi sampai ke page yang kelima, ada 150 counter. Tapi cukupkah setakat tu?
Nah, cukup ke setakat itu untuk buat pemilihan kaunter? Pasti ada lagi sambungan. Pasti ada lagi sambungan maksud saya. Nah, bukan setakat itu saja. Takkan kita nak tapis dua aja. Betul tak? Takkan kita nak tapis syariah dengan volume lah. Lepas tu 150 kaunter tu, takkan tak ada lagi dah sebarang tapisan. Mesti ada lagi sebarang tapisan. Okey? So, kebiasaan dia, okey, saya harap anda faham kenapa kaunter yang aktif dan bervolume sahaja yang saya pilih. Okey, so jawapan dia kaunter yang aktif ada volume ni sahaja mudah nak bergerak. Okey, nak naik cepat boleh, nak turun cepat boleh. Nak beli ada orang jual, nak jual ada orang beli. Itu sebab dah. Okey, tak ada sebab kenapa kita pilih benda-benda tu. Melainkan pasti ada sebab. Okey, sebab kita memilih kaunter yang aktif ni bermacam-macam sebab dah yang saya dah kongsikan tadi. Okey, mudah untuk urus niaga, okey, mudah untuk pergerakan saham tersebut, naik turun dia senang. Okey, lama kelamaan anda akan faham kenapa kaunter-kaunter yang bervolume yang ada aktif ni dijadikan pilihan. Nah, kenapa kita tak pilih kaunter yang tak aktif? Nak tahu jawapan kaunter tak aktif, cuba beli tengok. Nah, beli dan rasai sendiri. Jawapannya anda akan dapat. Siapa buat, dia dapat. Siapa dengar saja tak buat, mungkin dapat tapi mungkin lambat lah. Nah, macam saya kata, kalau nak tahu kenapa kaunter-kaunter yang tak aktif, yang tak volume ni tak ada dalam, kita tak buat pilihan, anda cuba beli. Cuba anda buat pembelian kaunter-kaunter yang tak ada volume, yang tak aktif tu. InsyaAllah anda akan dapat jawapan. Nak belajar dengan saya senang. Saya kata jangan kedekut dengan brokerage fee. Saya kata cuba beli satu lot, beli sahaja. Okay, just cuba beli sahaja satu lot. Pasti akan ada ilmu yang anda akan dapat. So yang ketiga, okay, selalunya saya akan susun cantik-cantik, baik-baik dah. Supaya apa? Nak bagi anda mudah. Okay, so yang pertama kita ambil syariah, yang kedua kita ambil yang ada volume, yang ada aktif. Selalu saya bagi macam perumpamaan. Contohnya kalau kita pergi ke mana-mana tempat, okay, contoh kita daripada KL, daripada Malaysia, tak payah pergi jauh-jauh, kita pergi ke Sabah cukup. Kita daripada Semenanjung, kita nak pergi Sabah. Ataupun kita daripada Malaysia, kita nak pergi ke negara jiran Indonesia contohnya. Okey, jadi kita tak tahu tempat tersebut. Okey, so yang pertama sekali kita nak pergi makan. Of course, kita kena cari kedai yang halal. Of course kita cari kedai yang halal. Itu apa, syariah lah. Okey, kemudian yang kedua, kita dah tahu dah kedai halal, tapi kedai terlalu banyak. Nak pilih yang mana? Kedai banyak sangat ni. Ada 924 kedai yang banyak. Jadi ada 924 kedai yang yang halal. Jadi sangat banyak. So kita nak pilih yang mana? Selalunya kita tengok aja. Kita tengok kedai mana yang paling banyak orang masuk. Itulah yang kita pergi. Itu menandakan ataupun boleh kita convertkan ke dalam saham kaunter-kaunter yang aktif, yang bervolume. Yang tak ramai orang masuk, tak payah pergilah. Okey, so yang ketiganya selalunya saya terangkan dan saya kongsikan kepada siapa-siapa pun, kita perlu pilih lagi kaunter itu ataupun filter lagi kaunter mengikut harga. Harga ataupun price lah. Okey, yang mana pada kali ni saya nak kongsikan kepada anda, okey, kaunter-kaunter yang berharga at least 20 sen. At least 20 sen. Saya tak galakkan sangat anda buat pembelian di bawah 20 sen. Kenapa? Kenapa? Cuba beli. Cuba beli dia tahu lah. Tapi saya bagi tahu juga lah jawapan. Kenapa? Sebelum ni saya just bagi tahu jawapan. Saya tak suruh cuba beli pun. Okey? Siapa nak tahu jawapan kenapa tak digalakkan beli di bawah 20 sen? Kena cuba beli. Tengok apa akan berlaku. Compare dengan kaunter 20 sen ke atas. Tapi saya bagi tahu jawapan. So di bawah 20 sen ni, kebiasaan kaunter ni dia risk sangat tinggi lah. Dia sangat tinggi risiko dia. Kemudian dia tak berapa nak stabil. Okey, tak berapa nak stabil. Jangan risau, nanti dia stabil, dia naik 20 sen. Bila dia naik 20 sen, ada dalam radar kita. Kebiasaan dia kaunter-kaunter yang berada di bawah 20 sen ni, dia sideways. Dia sideways tu means mendatar je, nak naik pun susah. Tapi kalau dia start, dia dah naik, nanti jangan risau, kita akan jumpa kaunter tu sebab ada dalam radar kita 20 sen. Okey, antara 20 sen ke 80 sen. Ni kali ni yang saya nak ajak, nak kongsi, nak study kepada anda. Okey, kaunter-kaunter yang berharga 20 sen ke 80 sen sahaja. Okey, kenapa? Okey, kenapa tak digalakkan di atas 80 sen? Okey, saya bagi tahu. Okey, tak percaya anda boleh cuba Kebanyakan, okey, ataupun study based on fundamental adalah kaunter-kaunter yang berharga tinggi. Okey, semakin tinggi harga tersebut, okey, orang dah tak guna lagi dah teknikal. Kebanyakan orang yang beli adalah menggunakan faktor-faktor
fundamental. Tapi apa yang saya nak kongsikan kepada anda pada kali ini adalah berkenaan dengan teknikal. Jadi harga yang saya suggest ataupun cadangkan kepada anda adalah di antara 20 sen ke 80 sen sahaja. Okey, boleh nah. So nanti orang akan tanya kat saya, kenapa 20 sen ke bawah tak boleh, 80 sen ke atas tak boleh? Bukan tak boleh. Apa yang saya nak suggest kepada anda pada kali ini, okey, adalah di antara harga 20 sen ke 80 sen. Boleh lah. Okey. So nanti insya-Allah bila kita pilih saja kaunter yang berharga di antara 20 sen ke 80 sen ini, mungkin dah tak banyak dah, mungkin tinggal 45 kaunter saja. Okey. Kemudian yang keempat ni selalu saya kongsikan terutamanya yang baru. Okey, ambil induk sahaja. Nah, induk sahaja. Maknanya apa? Warren yang ada WA, WB, WB, WC dan sebagainya tu tak perlu. Okey, letak tepi dulu. Bukan saya kata tak boleh buat pembelian, letak tepi dulu. Untuk pembelajaran kita pada kali ni, okey, hanya induk sahaja. Jadi insya-Allah nanti mungkin tinggal lebih kurang 30, 40 lah, kita kata 40 kaunter. Okey. So, dan yang kelima ni adalah benda yang jarang orang buat. Okey, tak selalu pun orang buat dan cukup malas orang nak buat, tapi saya nak bagi tahu kepada anda kena rajin benda ni. Okey, dan benda dia senang saja. Saya kena bagi tahu senang. Okey, walaupun susah saya kena bagi tahu senang juga. Okey, senang sungguh. Sungguh senang, jangan risau. Tak susah pun. Okey, dan saya akan ajak kepada anda slow step by step. Ini adalah trend. Okey, trend yang menaik sahaja. Okey, ataupun uptrend lah nah. Okey, kemungkinan besar bila kita study kaunter yang uptrend ni, mungkin tinggal 10 kaunter saja nanti. Okey, daripada 1000 lebih kaunter tu, okey, daripada 1000 lebih kaunter, 1260, mungkin tinggal 10 kaunter saja lagi. Okey. So, ini step yang saya bawa kepada anda. Macam mana cara untuk buat. Okey, maaf. Okey, ini step yang saya bawa kepada anda. Macam mana cara untuk kita buat pemilihan kaunter. Okey, cuba kita ubah step ni. Cuba kita ubah step, tengok. Saja aja sembang-sembang ubah step. Katalah yang pertama sekali kita ambil harga. Kita letak benda ni kat atas. Okey, kita cuba letak benda ni kat atas. Harga kita ambil dulu. Kita tak mahu tu. Katalah kita ambil harga dulu. Kata nombor 1 ni harga. Harga kita pilih dulu. Banyak tak daripada 1260 kaunter ni? Banyak tak kalau kita pilih harga dulu? Of course lah banyak. Sebab tu lah saya bawa step by step by step by step. Okay. So, contoh kenapa saya bawa syariah dulu? Ni kita cerita balik. Bagi clear balik. Okay. Tak boleh lah. Ini apa yang saya ajak ataupun yang saya kongsikan kepada anda ni adalah step. So step kena ikut. Cuba anda ubah step ni. Letak uptrend dulu kat atas tengok. Step yang kelima ni anda letak kat atas. Anda tengok apa jadi. Dia jadi susah kerja lah. So saya nak bagi senang kerja. Okey. Kenapa? Total ada 1260 kaunter. Kalau kita nak ambil induk sahaja, maknanya kita kena buang yang warren. Banyak dah nak buang warren kalau daripada 1260 kaunter. Jadi banyak lah. Okay. So katakan aktif ni kita letak di bawah sekali. Jadi cacah merubah. Okay. Ni saya dah susunkan kepada anda. Kenapa buat macam ni? Okay. Sebab dia kita nak convert ke dalam Excel. So yang pertama sekali kita ambil kaunter ni ada 1260 kaunter. Okay. Yang kedua, kita nak ambil yang syariah, yang pertama kita nak syariah saja 924 kaunter. Bayangkan kalau kita tak ubah syariah ni dulu. Okey, tak payah ubah syariah. Last sekali baru ubah. Dah jadi payah kerja lah. So kita buang dulu yang tak syariah. So tinggal 924. Jadi bila lepas kita buang yang tak syariah, tinggal syariah sahaja. Kita ambil 5 page yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk ambil yang volume saja. Cuba bayangkan kalau kita ambil harga dulu. So kita tak ambil 5 page lah nanti. Kita ambil sampai 31 page lah harga. Faham tak? Sebab tu saya susunkan kepada anda step by step by step by step untuk memudahkan. Memudahkan saya. Sebenarnya dulu ni saya yang susun untuk saya. Tapi saya terangkan kepada anda untuk memudahkan anda. Okey? Ada sebab dia kenapa step by step by step. Tak percaya anda boleh ubah step ni pergi ke tempat lain. Last sekali sebab apa? Kita letak uptrend di bawah sekali. Okey? Kita nak counter yang uptrend sahaja. Kenapa uptrend ni kita letak di nombor kelima? Bayangkan kalau uptrend ni letak di nombor pertama.
Sebab kita nak tengok sesuatu counter tu uptrend tak uptrend, kita kena tengok graf nanti. Okey, kita kena tengok graf, uptrend ke tak. Kalaulah yang kita nak tengok nanti 40 counter, taklah susah nak study. Kalau kita tengok 1260 counter, nak tengok 1200 punya graf, compare dengan 40, mana lagi senang tuan-tuan? Of course yang 40 lebih senang. Sebab tu kita dah susun elok-elok mana yang tak nak kita tak tepi tu, mana yang tak nak kita tak tepi tu. Sikit saya dah susun elok step by step. Last sekali uptrend. So uptrend yang last sekali kita nak pilih ni 10 counter saja, jadi mudah sebab ada susunan yang elok. Kalau kita susun tak betul, memang malas lah nak cari counter uptrend. Jadi bila malas, kita tunggu by call orang sajalah. Nak senang, tunggu orang sebut counter, kita study. Tunggu orang sebut counter, kita study. Tak mau lagi dah. 2018 ni tak mau lagi dah jadi macam tu. So kita cari sendiri. Kita buat sendiri. Dia ada step-step yang memudahkan kerja kita. InsyaAllah jika anda faham step ni bukan susah pun. Just ikut je. Maksud saya, bila anda faham teknik ataupun cara untuk memilih counter nanti, Allah, senang. Dia bunyi apa? Petik jari ya nanti. InsyaAllah. Dia jadi mudah saja kalau kita susun benda ni betul-betul. Kalau kita susun tak betul, jadi susah. So, ni jangan buat susah. Kita buat benda ni jadi mudah. So, kita tengok balik, sekarang ni kita sampai level mana. Kita kena tahu balik kedudukan kita duduk kat mana sekarang ni. Maksud kedudukan kita duduk kat mana macam ni. Sekarang kita dah pilih counter daripada 1600 ni semua. Total list yang ada. Kita dah buang yang tak syariah. Sekarang ni tinggal syariah sahaja. 924. So step yang ketiga. Step yang kedua, kita nak yang aktif saja. Jadi kalau kita nak yang aktif saja, dekat sini page pertama ada 30 page, 30 counter, 30 senarai. Page yang kedua pun ada lagi 30, 60. Jadi apa nak buat dia adalah, takkan kita nak tengok satu-satu sampai page 5 boleh, tak ada masalah. Tapi kita ada lagi next step. Next step kita adalah nak harga 20 sen ke 80 sen. Adakah kita nak salin satu persatu? Tu persoalan dia, adakah kita nak salin satu persatu? Contoh counter pertama 70 sen. Masuk dalam radar, tulis dekat atas. AAGB 20 sen, masuk dalam radar, masuk, tulis lah atas. Counter yang ketiga, tak ada, tak payah masuk dalam atas. Susah saja lah kan. So nak bagi senang saja, ni ambil copy paste saja. Saya tak tahu nak convert macam mana kat sini, tapi just mudah saja. Copy saja daripada nombor 1 tu, sampai hujung ni. Kalau kata sampai hujung ni ada masalah untuk paste, just ambil sampai sini pun boleh, tak ada masalah. Ni sampai sini je. Ctrl C, pergi ke Excel, just paste bawah sikit lah, jangan paste dekat atas-atas ni. Lagi kita nak rename dia susah. Paste dekat sini. Jadi paste kat situ. Dia akan jadi macam ni. Counter 1, sampai counter 30. Yang belakang ni kita tak paste tadi, tak apa, tak ada masalah. So kita pergi ke next page. Next page, page yang kedua. Pergi ke page yang kedua ni, buat step yang sama. Daripada nombor 31 sampai nombor 60, ambil sampai hujung ni saja. Kalau anda ambil sampai hujung ni pun copy pun boleh. Mungkin ada setengah laptop dia jadi masalah nak paste, dia jadi macam tu. Nampak? Dia jadi panjang. So dia akan jadi masalah ni. Jadi untuk mengelakkan jadi masalah ni, anda jangan copy paste, anda jangan copy sampai di hujung ni. Copy setakat mana saya kata tadi, setakat ni saja ni tengok betul-betul setakat ni. Jangan sampai habis. Setakat ni pun tak apa. Setakat ni pun boleh. Yang kita nak nanti counter dengan price ni yang kita nak. Ctrl C, paste balik kat sini. Boleh jadi elok, tidak dia jadi panjang. Bagus yang panjang. Itu masalah dah kalau kita copy semua page tu. Sekarang ni baru page yang kedua, ada 60 counter. Kita pergi page yang ketiga. Page yang ketiga daripada counter nombor 61 sampai nombor 90. Ctrl C, Ctrl V dekat Excel ni di bawah 60 tu. Daripada 61 sampai 90 dah. Pergi ke counter next page pula, counter 91. Step yang sama, copy, select dulu semua ni sampai bawah. Ctrl C,
Okey, Ctrl V untuk paste dekat sini. Dan dah 120 kaunter. Last page adalah page yang kelima. Okey, copy daripada 121 sampai 150. So habislah. Kita nak 5 page sahaja. Okey, kita nak 5 page sahaja tadi. Jadi 5 page kita dah copy di dalam ataupun kita dah convert ke dalam Excel. So step dia sekarang ni kita nak counter. Okey, ni counter nah. Okey, kita nak nama counter ni dan harga ini. So ini adalah harga, ini adalah counter. Yang lain-lain kita tak mau. Kita nak harga dengan counter saja. Yang lain tak mau, yang lain ni boleh delete. Okey. Right click delete. Okey, yang lain ni semua boleh delete. Tinggal counter dengan price saja. So tu yang belakang-belakang tadi, yang bawah ni tak payah pun tak apa. Sebab kita nak counter dan price saja. Okey, so sekarang ni kita ada 150 counter. Kena sedap balik lah. Kita duduk dekat mana? Kita masih duduk dekat dekat sini, active volume. So kita dah bawa keluar dah counter-counter yang aktif. Kita dah bawa keluar dah counter-counter yang ada volume, iaitu 5 page daripada laman web Bursa Malaysia. So kita dah bawa keluar dah. Ada dah 150 kat sini. So sekarang ni next step. Okey, next step yang kita nak adalah harga. Okey, harga yang kita nak adalah 20 sen ke 80 sen. Dia mudah lah guna Excel ni, sangat mudah. Okey, yang pertama sekali kita select kedua-dua ni, filterkan dulu. Okey, klik filter dekat sini. Kemudian pergi dekat price ni. Okey, klik nak panah tu, pergi ke number filter. Okey, kita ambil between. Mana between ni kita nak harga yang berapa tadi? 0.2 antara 0.2 hingga ke 0.8. Jadi kita letak je between 0.2 0.8, maka tinggallah nanti harga 20 sen ke 80 sen sahaja. Okey, daripada 150 tinggal 44 kaunter. Nampak? Tinggal 44 kaunter lah. Okey, senang lah. Senang. Okey, so tinggal 44 kaunter. So kita saya update dulu kat sini 44 kaunter. Okey, ni yang tarikh yang saya buat lah. Mungkin tak sama dengan tarikh yang anda buat. Okey, kemudian kita ambil induk sahaja. Okey, means nak ambil induk sahaja ni kita kena buang warren. So cara nak buang warren pun senang saja. Pergi dekat nama counter ni, right click, pergi dekat text filter, anda ambil sahaja does not contain. Okey, does not contain ni sebelum ada warren tu dia ada dash macam ni. Dash kat sebelah kosong tu. Kalau kat laptop dekat sebelah kosong. Okey, dash sahaja. So okey. Daripada 44 kaunter tinggal 34 kaunter sahaja. Tak banyak dah nak study, tinggal 34 kaunter sahaja. Okey. So 34. Sikit lah tuan-tuan, sikit lah. Makin lama makin sikit. Sebab tu saya buat step macam ni. Okey. Kalau kita buang satu step pun dia jadi dah pening lah nanti. Contoh kita buang step yang tak ada ni. Jenuh nak copy paste. Contoh lah. Saya kata kita buang yang syariah tak ada. Nanti pening nak tengok konten tu syariah tak ada. Jadi kita filter siap-siap. Contoh yang kedua ni kita tinggalkan step ni. Step volume kita tak ambil. Jenuh nak copy daripada page pertama sampai page 31 pula dah. Jadi banyaklah counter tu. Okey, contoh kita tak ikut step ni. Susah juga. Banyak juga counter. Okey, ada counter yang tak uptrend, ada counter yang sideways, banyak counter sideways nanti di bawah 20 sen. Okey, sekarang ni tinggal 34 counter. So setakat ini sahaja dulu. Okey, untuk video kali ni topik pemilihan counter. Macam mana kita nak cari counter daripada 34 ni untuk bagi dia jadi lebih lagi lebih pula dah. Nak bagi kita study untuk dapatkan counter yang uptrend sahaja. Okey, kita nak buang lagi 24 counter, nak tinggal 10 saja. Macam mana step dia? Step dia tak susah, senang saja. Saya nak kata step dia susah sikit. Okey, susah sikit lah. Tapi tak susah sangat. Senang je, senang. Dia tak senang banyak tapi dia senang sikit. Okey. So dia senang saja macam mana nak cari counter yang uptrend ni. Tapi sebelum saya kongsikan kepada anda macam mana nak pilih counter-counter yang uptrend ini, dan saya akan kongsikan cara pemilihan counter uptrend ini di next video nanti. Okey, kalau anda boleh tengok di video yang akan datang. Okey, selepas anda belajar topik lukis candle, okey, mengenali trend graph, selepas saya ajak anda berkenaan dengan
penggunaan chart nexus, okey, baru anda boleh belajar, okey, lebih lagi berkenaan dengan pemilihan ataupun faktor pemilihan kaunter yang kelima, iaitu uptrend. So dia panjang cerita sikit, tapi jangan risau, tak susah, senang saja. So saya bawa kepada anda faktor-faktor pemilihan kaunter sehingga faktor yang keempat sahaja dulu. Okey, sebelum pergi ke faktor pemilihan kaunter yang kelima, okey, anda perlu belajar terlebih dahulu. Okey, saya dah susun siap-siap kepada anda, jangan risau. Okey, lukis candle, okey, dan graf. Ini dulu saya akan ajar kepada anda. Okey, platform study saya akan ajar kepada anda, chart nexus. Okey, jangan risau, sebelum anda pergi melanjutkan lagi ke faktor yang seterusnya, perlulah kita tahu dulu beberapa perkara. Okey, study berkenaan dengan cara melukis candle, mengenali support resistance. Okey, ini bab teknikal. Jadi anda kena belajar dulu bagi nampak graf. InsyaAllah nanti daripada 34 ni anda boleh pilih sehingga menjadi 10. Sekarang ni daripada 1260 kaunter anda dah mampu pilih sehingga 34 kaunter. It's okay. Nah, banyak dah tu pengurangan yang anda buat. Okay, so itu adalah serba sedikit step. Step pertama yang saya tunjukkan kepada anda, iaitu ada 4 step. Satu syariah, kedua aktif, yang ketiga harga, dan yang keempat induk saja. Manakala yang step yang kelima, iaitu trend yang menaik ataupun uptrend, di next video anda akan boleh. Jangan risau, mudah saja. Okay, so setakat ini untuk video yang topik pemilihan kaunter. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.